Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang kepada anda ke channel Jejak Alam Bisri. Bersama dengan saya Ustaz Tabib Ali. InsyaAllah pada video kali ini saya nak mengajak anda semua untuk mengimbau banjir besar yang telah melanda beberapa tempat di negara kita. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah, sebagaimana anda telah maklum, banjir yang baru-baru ini telah berlaku di negara kita telah menyebabkan kerugian yang banyak sekali, sama ada kerugian dari segi harta benda maupun kehilangan nyawa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada anda yang terlibat dalam musibah ini kemudahan, jalan keluar dan kelapangan dalam usaha untuk anda pulih kembali ke tengah masyarakat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah, yang saya nak ajak anda untuk fokuskan pada video kali ini ialah daripada banjir yang berlaku ini telah melahirkan banyak pandangan-pandangan daripada netizen kita. Baik, yang pertama sekali, ada yang berpandangan bahawa banjir yang berlaku ini memang sudah semestinya berlaku, sebab kita memang saban tahun akan mengalami monsun. Jadi tuan-tuan dan puan, banjir itu memang sudah biasa berlaku. Itu pandangan yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah, ada juga yang mengaitkan banjir yang berlaku ini adalah disebabkan oleh konspirasi peringkat antarabangsa yang melibatkan penggunaan senjata HAARP, iaitu senjata. Kononnya senjata ini dapat mengubah cuaca sesuatu tempat dan negeri atau negara, sama ada untuk turun hujan yang lebat, berlakunya siklon ataupun ribut taupan yang sangat kuat ataupun kemarau yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Itu pun masih lagi termasuk dalam teori konspirasi. Yang ketiga, ada juga yang mengaitkan bahawa banjir ini berlaku disebabkan perbuatan kezaliman para pemimpin dan juga kejahatan dan kemaksiatan yang berlaku di tengah masyarakat kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita nak pilih antara ketiga-tiga perspektif ini? Baik. Okey, sebelum saya nak memberikan pandangan saya tentang perspektif saya pula tentang apa yang telah berlaku sebelum ini, saya nak mengajak anda semua untuk melihat peristiwa yang pernah berlaku di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu salah seorang sahabat Nabi yang keempat yang memegang tonggak pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin pada zamannya. Saidina Umar Al-Khattab pada zamannya, tuan-tuan dan puan, telah berlaku gempa bumi. Pernah berlaku gempa bumi di zaman Saidina Umar. Lalu Saidina Umar telah memuji Allah Ta'ala ataupun bertahmid, bertakbir dan berdoa kepada Allah agar gempa tersebut reda. Namun demikian, gempa bumi tersebut tidak reda, tuan-tuan. Terus berlaku gegaran-gegaran yang membinasakan rumah penduduk dan sebagainya. Lalu Saidina Umar pun bertafakur, dan Saidina Umar telah mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Saidina Umar berkata, "Tenanglah wahai bumi, sesungguhnya aku telah berlaku adil padamu. Adakah aku telah berlaku zalim ataupun tidak berlaku adil terhadapmu?" Sambil Saidina Umar memukul bumi dengan cambuk di tangannya. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Alhamdulillah, subhanallah, gempa tersebut reda, tuan-tuan. Dan di zaman Saidina Umar juga pernah berlaku, di mana letupan gunung berapi. Tetapi dalam riwayat tersebut, keadaan belum terlalu teruklah. Bermaksud seperti mana kita lihat, ada kepulan asap di udara, belum lagi betul-betul meletus. Hampir-hampir nak meletus. Jadi Saidina Umar telah memerintahkan seorang sahabat Nabi, iaitu Tamim Ad-Dari,
untuk pergi ke lokasi di mana gunung yang hampir meletup tersebut, hampir meletuskan lahar tersebut. Sayyidina Umar memberikan kain serbannya kepada Tamim Amdari, lalu memesan kepada Tamim untuk menyumbatkan kain serbannya ke lubang gunung yang akan memuntahkan lahar tersebut. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, lahar gunung tersebut reda, seolah-olah dihisap masuk kembali ke dalam bumi. Dan tidak setakat itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, berlaku di Mesir, iaitu kemarau panjang di Mesir, sehingga menyebabkan sungai Nil kering. Ketika itu Amr bin Ash diutuskan Sayyidina Umar untuk menjaga masyarakat atau penduduk Mesir di sana. Penduduk Mesir telah datang kepada Amr menyatakan tentang sungai Nil dah kering, dan kalau mengikut petua nenek moyang mereka terdahulu sebelum Islam datang, mereka akan mengorbankan manusia di sungai Nil tersebut supaya sungai Nil ini terus mengalir. Jadi Amr bin Ash telah menolak cadangan penduduk Mesir pada ketika itu. Ada yang Islam, ada yang non-Muslim. Tapi macam biasalah tuan-tuan, macam biasalah tuan-tuan, ada yang tidak yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi, Rasul dan para sahabat dan para alim ulama. Mereka nak buat juga perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Amr kata, tak boleh kita korbankan manusia. Lalu mereka sanggup bertahan sampai 3 bulan lamanya. Allah uji penduduk Mesir ni dengan keringnya sungai Nil, dan mereka dah tak sabar-sabar lagi. Mereka nak korbankan juga manusia. Ketika itu Amr bin Ash memutuskan surat kepada Sayyidina Umar, menceritakan keadaan sungai Nil yang kering dan apakah tindakan yang harus dilakukan. Lalu Sayyidina Umar membalas surat Amr bin Ash. Katanya, tindakan kamu menghalang mereka untuk mengorbankan manusia di sungai Nil adalah satu perbuatan yang betul. Ya betul, kita tidak boleh melakukan korban-korban, ritual-ritual untuk selain daripada Allah. Tulis Sayyidina Umar di dalam suratnya lagi, katanya, kau bawalah surat aku ini, lalu campakkanlah surat aku ini ke sungai Nil. Lalu Amr ni, dia ikut saja. Dia tanpa banyak usul periksa. Warkah yang ditulis oleh Sayyidina Umar ini dilemparkan ke tengah sungai Nil. Diriwayatkan semasa Amr melemparkan surat tersebut adalah pada waktu malam. Pagi keesokan harinya, ketika penduduk Mesir tengah bersiap-siap untuk melakukan ritual upacara korban di sungai Nil tersebut, mereka terkejut kerana melihat sungai Nil telah pun dipenuhi dengan air setinggi 16 hasta. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah Sayyidina Umar ini, tuan-tuan? Pertama sekali, bencana yang berlaku di muka bumi ini, tuan-tuan, dapat reda, dapat hilang, dapat berhenti kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Bukan saja adil, tetapi pemimpin yang memahami tentang hak-hak Allah selaku pencipta alam ini dan memahami alam ini yang juga ada hak-haknya. Kalau kita belajar bidang syariah atau usul fikih, kita akan dapat menemukan di sana kita dilarang untuk memotong tumbuhan ataupun pokok-pokok. Perbuatan memotong pokok yang masih hijau dan segar tanpa tujuan ada satu perbuatan dosa, tuan-tuan dan puan. Yang kedua, segala bencana yang berlaku di atas muka bumi ini adalah disebabkan kemaksiatan dan kezaliman umat itu sendiri. Kita dapat lihat bahawa umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah. Kita dapat lihat sekarang di tengah masyarakat kita
rumah-rumah pelacuran yang berselindung di sebalik rumah-rumah urut, berlaku kegiatan pelacuran yang didalangi oleh gangster-gangster dan juga dijaga oleh pihak-pihak yang tidak beramanah, yang mana rakyat memberi mereka amanah untuk menjaga, untuk melaksanakan undang-undang, tapi mereka ada sebilangan kecil daripada mereka ini memakan rasuah. Namun kesan mereka ini telah menyebabkan berlakunya maksiat yang seolah-olah tanpa terkawal, tuan-tuan. Nah, ini juga akan boleh menyebabkan ataupun mengundang kepada Allah. Yang seterusnya, apa yang kita dapat pengajaran daripada sini, jangan kita menafikan karomah. Karomah dalam Islam itu memang ada, tuan-tuan dan puan. Saya lihat ada ustaz, asatizah, yang cuba nak menafikan karomah, malahan menjadikan dia sebagai bahan senda gurau, seolah-olah bagi mereka karomah ini tidak wujud dan yang ada hanyalah wali-wali syaitan. Masya Allah. Ditambah lagi, disindir-sindirkan pula orang-orang yang suka karomah ni penyembah kubur dan pembuat bid'ah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, karomah tak ada kaitan pun dengan perkara-perkara demikian. Kenapa kita nak kait-kaitkan? Kalau kita lihat apa yang berlaku pada Saidina Umar, salah seorang sahabat Nabi yang empat, yang dijamin masuk surga, yang Allah berikan ilham kepadanya. Beliau juga bukan Nabi, beliau juga seperti kita, manusia biasa. Kita selalu kata Rasulullah juga seperti manusia biasa. Walhal kita tidak memahami darjat. Persoalan darjat ini masalah. Ada sebilangan kita tak nak faham. Rasulullah sebab apa dia mulia? Sebab darjatnya sebagai seorang rasul dan kekasih Allah dan Khalilullah. Manakala kenapa darjat Saidina Umar mulia? Kerana beliau adalah sahabat Nabi yang taat kepada Allah dan Rasul, dan seorang yang sangat berani dalam menegakkan hukum Islam dan adil dalam pemerintahannya. Mudah-mudahan kalau kita mempunyai pemimpin yang baik dan adil, yang tidak makan rasuah, yang sayang pada rakyat dia, yang sayang pada alam semula jadi, dan kita sebagai rakyat baik, beriman, bertakwa, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, sekalipun kita dilanda dengan banjir, dilanda dengan musim tengkujuh dan monsun dan sebagainya, ini adalah satu fenomena alam. Namun demikian, fenomena alam itu tidak berubah menjadi bencana. Itu yang paling penting. So, jadi kalau anda berminat dan suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.